Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi murid-murid cikgu sekolah agama Padik Bilal, murid-murid Najahan, alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Pada pagi ini saya akan mengajar PDPR, perkara faraid pelajaran 2, iaitu tajuk dia adalah waris. Okey, murid-murid boleh menyemak kitab muka surat 15 murid-murid. Muka surat 15. Dan boleh juga menengok paparan yang saya hantar kepada murid-murid, iaitu pengertian waris ialah waris ni bermakna orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati disebabkan oleh perkahwinan, kekeluargaan, wala atau Islam. Baik, yang pertama, perkahwinan tadi membentuk hubungan suami isteri. Perkahwinan tadi dengan sebab pernikahan di murid-murid. Yang kedua, keluarga membentuk kerabat ataupun nasab. Dan yang ketiga, seorang tuan dan hamba yang membentuk hubungan wala'. Wala' ni apa dikatakan wala' murid? Ialah tuan yang memberdahikakan hamba, sama ada lelaki atau perempuan. Murid. Okey. Apa dia dalil pewarisan ataupun dalil pewarisan daripada Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bererti orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik murid-murid, kita masuk muka surat 16. Kita boleh tengok di paparan tersebut, iaitu daripada as-sunnah, iaitu berkenaan dengan pewarisan ni tadi. Rasulullah SAW bersabda, Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali'ula rajulin zakarin. Rawahul Bukhari, artinya berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya adalah untuk lelaki yang paling dekat. Okey murid-murid, saya harap murid-murid faham. Okey murid-murid, kita masuk kepada sebab pewarisan. Murid-murid boleh lihat kitab muka surat 16. Sebab pewarisan ni murid-murid ada 4. Yang pertama ialah pernikahan. Pernikahan menyebabkan seseorang lelaki dengan seseorang atau lebih daripada seorang perempuan menjadi suami isteri yang boleh saling mewariskan dan mewarisi harta pusaka. Ini apabila suami isteri tadi apabila sudah bernikah, sahlah menjadi suami isteri, dan apabila suami meninggal, isteri boleh mewarisi harta suami. Begitu juga apabila isteri meninggal, suami boleh mewarisi harta isteri, murid-murid. Yang kedua, sebab pewarisan ini ialah dengan sebab kerabat. Hubungan kerabat yang ini kekeluargaan ialah mereka yang ada pertalian nasab dengan si mati. Contohnya seperti anak lelaki, anak perempuan, ibu dan bapa, datuk dan nenek, adik-beradik yakni saudara. Baik, fahami murid-murid? Kerabat ini ada 2 murid-murid. Yang pertama, kerabat yang boleh mempusakai pusaka kita sebut waris. Dan yang kedua, kerabat yang tidak boleh mempusakai pusaka kita sebut zawil arham. Baik,
Yang ketiga murid, sebab pewarisan yang ketiga ialah walak yang memerdekakan. Apa itu walak? Iaitu walak ini ialah tuan yang memerdekakan, berhak mempusakai harta pusaka hambanya yang telah dimerdekakan sekiranya hamba itu tidak mempunyai waris. Ini bermaksud apabila hamba tadi meninggal, maka tuannya boleh mempusakai harta hamba tadi sekiranya hamba tadi tidak mempunyai waris. Contohnya tidak mempunyai anak lelaki, anak perempuan, ibu dan bapa, datuk dan nenek, saudara lelaki dan perempuan dan lain-lain. Ni murid, saya harap murid-murid faham. Baik, yang keempat ialah Islam. Sebab pewarisan yang keempat adalah Islam, iaitu apabila seseorang tadi meninggal dunia, tiada waris baginya, maknanya tidak ada meninggalkan waris, maka Baitul Mal berhak untuk mewarisi harta tersebut, untuk kemaslahatan orang ramai. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man tarakallah fa ilayya wa man taraka malan faliwarasatihi wa ana warisu man la warisalah a'kilu anhu wa arisuhu. Artinya, sesiapa yang meninggalkan beban, yakni tanggungan, tetapi tidak mempunyai waris, maka serahkanlah kepadaku, dan sesiapa yang meninggalkan harta, maka berilah kepada waris-warisnya, dan aku waris bagi mereka yang tiada berwaris. Aku menanggung diatnya, dan aku mewarisinya. Okey murid-murid boleh lihat muka surat 18, iaitu pengertian Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal murid-murid? Baitul Mal adalah perbendaharaan, tempat bagi menyimpan harta orang Islam yang diletakkan di bawah kuasa pemerintah. Di mana Baitul Mal ini murid adalah apabila seseorang tadi tidak meninggal, tidak mempunyai waris, maka harta tersebut adalah menjadi hak Baitul Mal, menjadi hak Baitul Mal untuk kemaslahatan orang ramai. Baik. Di negara Malaysia ni murid, Baitul Mal diletak di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam negeri-negeri. Ini bermakna setiap negeri di Malaysia ini ada Baitul Mal ni murid-murid yang baik. Kita sambung kepada waris-waris kerabat dalam pewarisan. Baik, kita akan mengenali waris-waris yang ada hubungan kerabat, yakni kekeluargaan dengan si mati berdasarkan kumpulan berikut. Yang pertama, waris ashabul furud, iaitu waris-waris yang boleh waris ashabul furud, iaitu waris-waris yang boleh menerima harta pusaka berdasarkan furud. Apa itu furud murid-murid? Furud ialah kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Baik, yang kedua, waris asobah, iaitu waris-waris yang telah ditentukan untuk mendapat harta pusaka dengan cara taksib. Apa itu taksib murid-murid? Taksib bermaksud mewarisi harta pusaka dengan salah satu daripada dua cara. Yang pertama, mengambil semua harta pusaka. Sekiranya si mati tidak ada waris lain yang boleh mempusakai bahagian-bahagian tertentu. Ataupun yang kedua, mengambil baki harta yang tinggal jika ada waris-waris yang lain mengambil bahagian masing-masing. Baik, yang ketiga, waris zawil ahram. Waris zawil ahram iaitu waris-waris yang tidak mendapat harta pusaka sama ada dengan mengambil furud, yakni bahagian tertentu, atau dengan taksib. Yang keempat, waris hajbun ataupun mahjub, iaitu waris-waris yang terlindung atau terhalang daripada mempusakai harta si mati dengan sebab-sebab tertentu.
Dan yang kelima, waris mawani'ul irsi, iaitu waris-waris yang ada pada dirinya sifat-sifat atau perkara-perkara yang menegah daripada mempusakai pusaka. Murid? Okey, murid-murid, saya harap murid-murid faham. Okey, murid-murid, sebelum saya menamatkan pelajaran tajuk waris ni, murid-murid, saya akan mengulang sebagai pengukuhan ingatan murid-murid. Baik, murid-murid kena ingat apa itu waris. Waris ialah orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati disebabkan oleh perkahwinan, kekeluargaan, wala atau Islam. Baik, kemudian sebab pewarisan tadi ada 4 ya murid-murid. Yang pertama pernikahan, yang kedua sebab kerabat, yang ketiga sebab wala, yang keempat sebab Islam. Baik, apa itu Baitul Mal? Baitul Mal ialah tempat bagi menyimpan harta orang Islam yang diletakkan di bawah kuasa pemerintah. Sekiranya si mati tidak meninggalkan waris, maka hartanya ialah menjadi hak Baitul Mal dan harta-harta itu akan diagihkan untuk kemaslahatan masyarakat di negeri tersebut. Baik, waris-waris kerabat dalam pewarisan murid ada 5 murid-murid. Yang pertama, waris ashabul furud iaitu waris-waris yang boleh menerima pusaka berdasarkan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Sama ada mereka mendapat bahagian 1/2 ataupun 1/4 ataupun 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Yang kedua, waris asobah waris asobah. Waris yang telah ditentukan untuk mendapat harta pusaka dengan jalan taksib. Yang ketiga, waris zawil arham iaitu waris yang tidak mendapat harta pusaka sama ada fardu ataupun asobah. Yang keempat, waris hajbun ataupun mahjub iaitu waris yang terhalang daripada mendapat pusaka daripada si mati dengan sebab-sebab yang tertentu. Dan yang kelima, waris mawani'ul irsi iaitu waris-waris yang ada pada dirinya sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang menegah daripada mempusakai pusaka. Contohnya membunuh si mati ataupun berlainan agama, murtad dan sebagainya murid-murid. Okey murid-murid, sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.